Bid'ah adalah satu perkara yang dipanggil badi' us-samawati wal ard, iaitu satu perkara yang badi' yang membuat perkara yang tidak ada dibuat sebelumnya. Maksudnya benda yang barulah, masa tak ada orang buat sebelumnya. Jadi perkataan bid'ah itu dari sudut bahasanya lah, dan sudut bahasa itulah yang dipersoalkan, yang dibincangkan, menunjukkan bahawa amalan itu adalah amalan yang salah lah. Bila kita kata benda yang baru, perkara yang baru, maka kita katakan dia adalah perkara yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khassana bi khairi kitabin unzil wa aqrabana bi khairi nabiyyin urzil wa atamma alaina ni'mata bi'azmi minhajin syara' minhajil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa ahsyurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Pertama sekali kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, rahmatnya, anugerahnya kepada kita. Kita dapat sama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita semua. InsyaAllah pada hari ini tajuk yang akan saya cakapkan iaitu berkenaan dengan bid'ah. Kerana perkara ini adalah perkara yang sejak akhir ini banyak disebut, banyak dibincangkan dalam masyarakat kita. Maka kita kena perlu tahulah, kena tahu apa itu bid'ah, apa yang berkaitan dengan bid'ah, apakah yang terlarang itu dalam bid'ah. Jadi insyaAllah saya akan cuba untuk meringkaskanlah waktu yang kita ada ni. Sebab perbincangan dia begitu panjang, perbincangan di luar pun panjang, apatah lagi kalau kita nak bincang dalam masa yang begitu singkat ini. InsyaAllah saya akan cuba tentang bid'ah ini. Bid'ah adalah satu perkara yang dipanggil badi' us-samawati wal ard, iaitu satu perkara yang badi' yang membuat perkara yang tidak ada dibuat sebelumnya. Maksudnya benda yang barulah, masa tak ada orang buat sebelumnya. Jadi perkataan bid'ah itu dari sudut bahasanya lah, dan sudut bahasa itulah yang dipersoalkan, yang dibincangkan, menunjukkan bahawa amalan itu adalah amalan yang salah lah. Bila kita kata benda yang baru, perkara yang baru, maka kita katakan dia adalah perkara yang salah. Begitulah yang biasa kita dengarnya lah. Jadi kita tengok bagaimana perbincangan para ulama. Jadi bid'ah ini para ulama menyebut perkataan bid'ah ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh an Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa huwa rad. Rawahu Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha, sesiapa yang membuat sesuatu perkara yang baru. Ahdath, perkara yang baru, buat perkara baru, membuat, mencipta. Ahdath ini mencipta satu perkara yang baru. Fi amrina, pada urusan kami. Fi amrina hadha ma laysa minhu, yang bukan daripadanya, maka dia adalah rad, amalan, perbuatan yang salah, yang ditolak. Dan riwayat yang lain seperti daripada Aisyah juga, Muslim juga, man ahdatsa fi amrina hadza, man amila amalan
laisa alaihi amruna hadha ma laisa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang melakukan, yang tadi hadis tadi, riwayat yang tadi, sesiapa yang membuat, mencipta. Yang sekarang ni, man amila amalan, sesiapa yang melakukan. Jadi dua masuk kat situ. Man amila amalan laisa alaihi amruna, yang bukan dapat urusan kami, fahuwa rad, maka amalan itu tertolak. Jadi ini hadis yang menunjukkan bahawa perkara yang baru itu adalah perkara yang tertolak, yang tidak diterima oleh syariah. Itu jelaslah hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, sahih, hadis yang sahih, dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis Nawawi, hadis yang kelima, hadis yang kelima tak silap saya. Itu berkenaan hukum yang mengatakan bahawa perkara yang baru itu adalah perkara yang tertolak. Tetapi bagaimana ulama bincangkan tentang perkara baru itu yang tertolak itu? Jadi para ulama terbahagi kepada dua. Dalam membincangkan tentang bid'ah ini, perkara yang baru itu, maka di antara mereka saya bahagi kepada dua saja. Saya tidak bahagikan dengan pembahagian yang begitu banyaklah. Pembahagian yang kedua, pembahagian yang pertama mengatakan semua perkara yang baru. Pendapat yang pertama mengatakan semua perkara yang baru itu adalah perkara yang tertolak. Semua perkara baru, sama ada dia ibadat ke, adat ke, perkara muamalat ke, apa sahaja, semuanya adalah bid'ah, ataupun kita katakan perkara yang tertolak. Itu pendapat pertama yang dipelopori oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Imam Syatibi wafat pada kurun ke-9 Hijrah. Imam besar lah, pengasas kepada ilmu maqasid syariah. Kitab beliau Al-Muwafaqat, kitab dalam Nahu, syarah Alfiyah Nahu, sebanyak 10 jilid tak lebih kurang. Imam besar lah, bukannya imam sebarangan, imam besar. Walaupun begitu dia bertaklid kepada mazhab Maliki. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan bukan semua bid'ah. Maksudnya bukan semua yang baru itu adalah perkara yang tertolak. Tadi kita katakan semua, sama ada adat ke, ibadat ke, apa sahaja kita katakan dia adalah perkara yang tertolak. Yang kedua ni, pendapat kedua mengatakan bukan semua. Terhad hanya bukan kepada semua perkara. Jadi apakah perkara tersebut? Pendapat ini dipelopori oleh paling besar sekali, yang ke depan sekali adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat pada tahun 204 Hijrah. Pengasas mazhab itu mazhab Syafi'i lah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan diikuti oleh para ulama selepas itu, diikuti oleh Imam Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijrah. Imam Al-Izz Abdus Salam pada kurun ke-8 Hijrah. Al-Imam Izz Abdus Salam Sultanul Ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wafat pada tahun kurun ke-676, kurun ke-7 Hijrah. Semua mereka mengatakan seperti mana Imam Syafi'i sebut. Al-Khattabi dan sebagainya, ramailah yang mengikut pendapat Syafi'i. Mereka mengatakan bukan semua bid'ah. Ada beberapa je yang bid'ah, bukan semua bid'ah. Jadi kat manakah yang menyebabkan mereka ni khilaf di antara ulama ini, mengatakan semua tu bid'ah, yang dikata bukan semua bid'ah? Jadi hadis yang diriwayatkan Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, mereka mendengar hadis Nabi bercerita, Nabi bercakap tentang tentang agama. Kemudian mereka ni terkesan dengan cerita Nabi, maka mereka meminta kepada Nabi wasiat. Maka Nabi bersabda, usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah, fa in ta'ammara alaikum abadun habashi fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
daripada Nabi SAW, fa inna wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi hadis tadi diriwayatkan oleh rawahu Abu Dawud, At-Tirmizi dan sebagainya lah. Maksudnya daripada Ubadah bin Sariyah, hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi, maka beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk berwasiat. Nabi bersabda, usikum bitaqwallah, aku mewasiatkan kepada kamu, aku menasihatkan kepada kamu, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, mendengar dan juga taat kepada Allah Ta'ala, wassam'i wa ta'ah, fa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun diperintahkan oleh seorang hamba yang negro, orang kulit hitam, kamu kena ikut sebab perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya siapa yang hidup selepas aku ini, fa sayara ikhtilafan katsira, kamu akan lihat perbezaan, perselisihan yang begitu banyak. Fa alaikum bisunnati, cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah khilaf ini, fa alaikum bisunnati, maka hendaklah peganglah kamu dengan sunnah aku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin, iaitu para khulafa' ar-rasyidin lah, yang 4. Wa iyyakum tamassaku biha, hendaklah kamu berpegang dengannya. Wa addu 'alaiha bin nawajis, hendaklah kamu gigit dengan gerham kamu, dengan sebenar-benar gigit. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan kamu hendaklah berjaga-jaga dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Dan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berjaga-jagalah kamu dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa inna syarrul umuri muhdatsatuha, sungguhnya perkara yang terburuk, yang paling tak baik sekali adalah perkara yang baru ini. Fa inna syarrul umuri muhdatsatuha, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang baru itu adalah sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap perkara yang sesat itu adalah neraka. Jadi ini riwayat-riwayat yang menunjukkan, menceritakan khilafnya ulama dalam memahami maksud hadis tersebut. Maksudnya adalah dalam perkataan kul. Sebab kita sebut tadi banyak perkataan kul, semua kul kan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, kul, wa kulla dhalalatin finnar. Semua itu perkataan kul. Apa maksud kul? Semua, merangkumi semua sekali. Adakah yang dimaksudkan, khilafnya adalah maksud perkataan kul itu, apakah maksud dia? Bukannya kita sebarangan maksud ulama faham, kita faham perkataan Nabi sebut semua. Apakah maksud semua itu merangkumi semua sekali? Maka pendapat pertama kata semua sekali lah, kan? Dan pendapat kedua kata bukan. Nanti saya akan sebutkan. Yang pendapat pertama mengatakan semua sekali. Sebab apa Nabi kata larang kepada semua perkara yang baru ini? Maka mereka mengatakan, Imam Syatibi sebut dalam kitab beliau Al-I'tisam, cerita tentang bid'ah ini, dalam kitab beliau yang terkenal Al-I'tisam, walaupun tidak habis tulis kitab beliau itu Al-I'tisam. Beliau mengatakan, apabila Allah Subhanahu Nabi SAW mengatakan perkara yang bid'ah itu, yang baru itu adalah sesat, maka perkara yang sesat itu menunjukkan haram lah, yang tidak boleh dibuat, maksudnya perkara yang terlarang. Maka yang terlarang itu, kalau kita lihat kepada rukun, kepada hukum-hukum taklifi itu ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Jadi wajib dan sunat itu perkara al-ahan, maka terbuanglah dia, maksudnya tak termasuk dalam kategori ayat ini, dalam hadis ini. Dan juga perkara yang harus tak termasuk juga, sebab perkara itu terlarang. Maka yang terlarang itu ada 2 sahaja, sama ada dia makruh ataupun haram sebenar. Jadi perkara maksudnya bid'ah itu ada berperingkat lah. Bagi beliau ada peringkatnya, bukannya semua itu haram, dia ada makruh. Makruh ni perkara yang tercela lah, walaupun tidak berdosa, tapi perkara yang tercela. Jadi ini pendapat beliau lah, Imam Asy-Syatibi dan pengikut-pengikutnya. Tetapi Al-Imam Syekh Al-Ghumari mengatakan, Syatibi apabila mensyarahkan hadis ini, mengatakan kul ini, kata semua, dia telah mukhalafah, telah berselisih dengan pendapat kebanyakan para ulama, mengatakan bahawa kul di sini adalah bermaksud kepada bukan semua. Macam mana pula maksud kul bukan muncul semua? Kita kul lah ustaz. Ada orang tanya kepada saya, kul itu semua lah ke maksud lain? Ya, tu kena faham bahasa Arab.
Okey, oleh itu kita lihat kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata wa amun makhsus. Imam Nawawi ni ahli lughah juga, ahli bahasa, pakar bahasa. Beliau menyebut dalam syarah kepada syarah Muslim, beliau mengatakan wa amun makhsus wal muradu bihi ghalibul bid'ah. Itu umum yang khusus, umum tapi dia khusus. Wal muradu biha yang dimaksud dengannya ghalibul bid'ah, kebanyakan bid'ah itu yang sesat. Itu maksud yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan juga diikut oleh para ulama yang lain yang saya sebutkan tadi, Al-Ghazali, Al-Izz Abdul Salam. Nanti kita akan tengok. Kemudian kita lihat lagi apabila beliau mengatakan kebanyakan itu, macam mana dikatakan umum itu khusus? Dia kata dalam Al-Quran, dalam hadis macam tu, kebanyakan perkataan kul tak semesti maksudnya semua. Tak semesti maksudnya semua. Dia ada pengecualian. Tudammiru kulla syai'. Akan kisah Nabi Hud AS, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ujian, turunkan bala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tudammiru kulla syai'. Allah turunkan bala tu, tudammiru kulla syai', menghancurkan semua perkara, semua benda. Para ulama menafsirkan. Tengok ke buku tafsir ulama, Tabari ke siapa, yang bukan semua sekali. Siapa yang hidup? Orang yang mengikut Nabi Hud AS, pengikut Nabi Hud dan juga Nabi Hud. Tak musnah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Tudammiru kulla syai'. Semuanya akan musnah. Maksudnya dikhususkan, umum tapi khusus. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain banyak. Kalau kita lihat bahasa Arab ni macam tu keadaannya. Ada masuk umum, khusus masuk di umum. Saya tak nak bincang tu, saya nak cerita pasal kul je. Kul itu disebut lagi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap perkara itu akan musnah. Kullu man 'alaiha fan, semuanya musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka yang kekal itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya akhir kiamat nanti dan semuanya akan musnah. Tetapi ayat ini bukan semua. Allah sendiri yang mengecualikan. Wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wal ardi wa man fil ard illa man syaa Allah. Pada hari kiamat nanti apabila ditiupkan sangkakala pertama kedua semua tu, fa sa'iqa man fis samawati wal ard, maka semua akan mati illa man syaa Allah, melainkan apa yang Allah tentukan dia. Oleh itu kata Imam As-Suyuti rahimahullah, dia sebut dalam bait dia al-baqa'u ya ummuha, macam ayat dia. Dia sebut dalam bait syair. Ada 8 perkara yang tidak akan musnah walaupun hari kiamat. Pertamanya al-arsyu wal qalamu, arash wal qalamu wal lawhu wal jannatu wan nar wal ajabuz dhanab. Berapa dah saya sebut ni? Semua tu tidak musnah. Syurga neraka tak musnah. Sebab Allah Taala ciptakan dah. Jadi maksudnya bukan semua sekali. Jadi bukan kul tu semestinya maksudnya semua. Oleh itu kita kena faham elok-elok. Oleh itu kita kena faham mengikut cara ulama memahami, bukan kita faham. Jadi kita katakan itu dia. Dan bagaimana kita katakan, okey, kita sebut dalil, takhsis ataupun kita mengkhususkan dia. Kita kata Nabi SAW menyebut kul semua. Tapi kita katakan dalam firman Allah Subhanahu, dalam hadis yang lain menyebutkan, dalam hadis yang bagi dia SAW menyebut man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan fala wa kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan, buat satu amalan baru. Man sanna ni maksudnya sunnah, buat satu perkara. Sunnatan hasanah, satu perkara yang baik, hasanah. Falahu ajruha, maka dia dapat pahala tersebut. Wa ajru man amila biha, dan orang yang lain yang ikut dia buat tu dapat juga dia pahala ke dia. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangkan pahala orang yang buat tu, dapat juga kepada dia. Tengok Allah Taala bagi ganjaran buat orang baik, orang tengok dia buat baik, ditiru, dia dapat. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wa kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a. Sesiapa yang melakukan amalan yang tak elok, yang tak betul, sunnatan sayyi'ah, wa kana alaihi wizruha, maka dapat dah bagi dia dosa. Wa wizru man amila biha, dan dapat dosa orang yang lakukan tu. Dia buat, orang ikut, orang dia dapat dosa orang tu juga. Jangan tunjuk orang buat jahat, dia orang tiru, kita dapat dosa juga.
Wa wizru man amilaha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a, tanpa Allah kurangkan dosa orang tu. Dia dapat orang dapat tambah lagi ganda. Kan? Dia dah buat, lepas tu dapat lagi. Jadi maksud hadis ini adalah mengkhususkan maksud semua tadi. Kita kata siapa yang buat baik dapat pahala. Okey, itu dikatakan dengan dalil khusus. Dalil khusus. Jadi kita beralih kepada itu khilaf kat situ, kedudukannya khilaf khilaf di antara para ulama. Jadi banyaklah para ulama menyebut. Jadi saya sekarang ni saya nak cerita tentang bagaimana yang dikatakan orang kata bid'ah, orang cerita tentang bid'ah. So panjang, saya nak cuba ringkaskan supaya kita boleh faham lah. Kalau saya dapatlah cakap yang kita boleh faham semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi kita katakan bila orang menyebutkan tentang bid'ah ini, bid'ah ni macam-macam lah pembahagian. Saya tak berikan pembahagian bid'ah sesat apa semua tu. Oleh itu para ulama bila yang mengatakan bid'ah itu yang seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi yang mengatakan bukan semua bid'ah itu sesat. Maksud bid'ah tapi bukan sesat. Mereka membahagikan bid'ah itu kepada beberapa hukum. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebut al-muhdatsati minal umuri darban, ahaduhuma ma ahdatha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahuwa al-bid'atu dhalalah, wa thanihuma wathani ma ahdatha fi khairin la khilafa li ahadin. Tidak ada khilaf. Satu perkara yang kedua, yang pertama bid'ah dhalalah. Yang pertama saya sebut. Yang pertama ma ahdatha yukhalifu kitaban. Yang pertama ni satu perkara yang dibuat baru. Muhdats yang kita sebut tadi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Satu perkara yang baru. Dia kata yukhalifu kitaban, yang bertentangan, yang berlawanan. Kena faham perkataan tu. Yang berlawanan, kitaban iaitu Quran, au sunnatan ataupun hadis, au atharan ataupun khabar ataupun perkhabaran sahabat ke daripada tabi'in ke tabi'in, tak kisahlah, selain daripada sunnah. Biasa dia dikhususkan kepada makna itu. Wa au atharan au ijma'an ataupun bertentangan dengan ijma', fahuwal bid'atu dhalalah, maka itulah bid'ah yang sesat, yang bertentangan. Yang pertama. Yang kedua, ma ahdatha fi khairin, ya perkara yang buat baru, yang perkara yang baik, apa-apa saja baik, yang tidak ada khilaf di antara para ulama perkara itu, fahuwa ghairu madhmumah, fahuwal bid'atu ghairu madhmumah, maka bid'ah itu bukan bid'ah yang tercela. Maksudnya bid'ah yang baiklah. Oleh itu beliau mengatakan lagi, Imam Syafi'i semua kata al bid'atu bid'atan, bid'ah itu dua, mahmudah wa madhmumah, bid'ah yang baik, bid'ah yang tercela. Dia sebut dari Imam Syafi'i sebut, bukan saya sebut Imam Syafi'i. Saya cuma menukilkan. Imam besar tu bukannya imam yang biasa, imam besar sungguh. Itu jadi imam mazhab. Orang hebat macam mana pun ikut mazhab dia. Jadi kita ambil je. Saya ni bukan ada apa pun. Kita ikut pendapat ulama macam mana. Jadi kita katakan dibahagi kepada perkara tersebut. Bid'ah itu kepada beberapa perkara, bukan semua bid'ah. Bukan saya dah tafsir, ulama tafsir. Kita nak faham dengan cara ulama tak faham. Okey. Sekarang ni ada lagi pembahagian ulama yang lain. Pembahagian ulama oleh Imam Nawawi, oleh Al-Izz Abdul Salam. Mereka membahagikan bid'ah kepada hukum 5. Iaitu bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'atu muharramah, bid'atu makruhah, bid'atun mubahah. Hukum 5 tu. Bid'ah wajib, bid'ah sunat. Ada bid'ah sunat rupanya. Tak perlu dengar, baca buku kitab ulama macam mana. Al-Izz Abdul Salam sebut dalam kitab Al-Qawaidul Kubra, dalam kitab Al-Qawaidul Kubra. Imam An-Nawawi sebut dalam kitab Syarah Muslim, dia sebut bid'ah itu kembali kepada hukum-hukum hakam ini yang 5. Jadi maksudnya bid'ah itu ada beberapa, yang bukannya hanya satu sahaja. Mungkin ada orang kata bid'ah ni satu je. Tak ada, kita sebut tadi. Apa yang dimaksudkan bid'ah, apa yang dikhususkan, apakah dimaksudkan, kita dah terangkan. Kalau dikatakan, dia kata tak semua bid'ah itu sesat. Tetapi kalau kita buat bid'ah perkara kita pergi masjid naik motor ke naik kereta ke, boleh ke? Bid'ah dia tak apa, bid'ah pada adat tak apa, ibadat tak boleh. Anda kamu khususkan kepada ibadat, siapa suruh? Dia tak boleh, sebab apa hadis itu sebut apa? Kullu, semua. Dia tak ada pengecualian. Ada sebut pengecualian, tak ada, semua. Adat ke ibadat ke sama. Tapi kamu khususkan pada ibadat, kamu yang khususkan. Apa dalil yang menunjukkan kepada kamu bahawa pengkhususan kepada ibadat sahaja? Itu salah. Oleh itu kita kata bukan semua.
Kita dah awal-awal dah sebut, bukan semua. Kan? Hari itu kita kata awal-awal lagi, bukan semua. So apa? Kalau kamu kata ibadah, kamu dah mengkhususkan kepada ibadah saja, bukan adat. Okey, kita berhenti tu. Sekarang ni ada persoalan. Persoalan yang ditimbulkan, itu persoalannya adalah apa yang tidak ada menggunakan kaedah. Biasanya yang mengatakan bid'ah ini menggunakan kaedah. Kaedah ni biasa disebut. Biasa disebut. Ma lam yanus syar'i fahuwa bid'ah. Apa yang tidak ada nusus syarak, tidak ada dalam teks syarak, tidak ada sebut dalam Quran, tidak ada sebut dalam hadis, maka dia adalah bid'ah. Adakah betul perkara tersebut? Ini persoalannya. Adakah betul ke tak ada dalam Quran, tak ada hadis itu dikatakan bid'ah? Ini masalah paling besar sekali. Tidak disebut oleh ulama. Kaedah baru. Kaedah bid'ah ni lah, kaedah yang bid'ah. Dia buat bid'ah, dia buat kaedah bid'ah. Kan? Tak ada ulama tak sebut macam tu. Jadi dia begini, sebenarnya terbentuknya kaedah ini, dia sebut gini. Okey, satu masalah. Contoh saya beri, masalah itu adalah masalah Maulidur Rasul. Kita kata kita nak meraihkan menyambut Maulid Rasul, menyambut Rasul. Adakah dia bid'ah ataupun tidak? Maka dia akan tanya kepada kita. Okey, sekarang kamu kata apakah pendapat kamu tentang Maulid Rasul? Kita kata tak apa, harus, boleh buat, tak ada masalah. Kita sambut Maulid Rasul, tak ada masalah. Jadi dia kata gini, dia akan tanya kepada kita. Kalau kita kata Maulid Rasul itu boleh ke tak boleh, kita kata dia boleh. Okey, dia tanya pada kita, adakah Maulid Rasul itu taat ataupun masih? Ada beri logik. Dia buat satu logik. Sebenarnya logik ini adalah logik falasi. Logik falasi ini maksud logik yang batil lah, tak betul pun. Dia buat logik ini, kita ada cara mengirakan logiknya, kita buat kategorikan dia, kita buatkan dah banyak lah. Bukan macam tu, tapi dia buat gini. Dia beri logik falasi. Awal-awal lagi salah dah. Nanti saya akan sebutkan salah dekat mana. Dia kata apa? Masalah tersebut, dia kata, masalah Maulid Rasul itu, dia kata adakah taat ataupun maksiat? Sudah pasti kita akan jawab. Kita akan jawab apa? Taat lah. Kan? Satu ketaatan bukan maksiat. Okey. Dia kata okey. Dia ya dulu kan. Ya, cara logiknya. Kan? Kemudian dia akan kata soalan lain. Dia kata, adakah Nabi tahu ataupun Nabi tak tahu? Dia akan tanya macam tu. Nabi tahu tak tahu? Kita kata sudah pasti dah Nabi tahu. Takkanlah Nabi tak tahu. Ini satu juga masalah gua ni. Nabi tak tahu. Okey. Yang ke seterusnya, okey, kita kata tahu, Nabi tahu. Maka dia akan tanya soalan lain. Adakah Nabi sampaikan atau Nabi sembunyikan? Kat sini kita dah bingung. Kan? Nabi sampaikan ataupun Nabi sembunyikan. Nak kata Nabi sembunyi, mustahil bagi Nabi itu menyembunyikan apa yang diperintahkan kepada dia. Betul tak? Kan? Itu kaedahnya. Kaedah yang sebenar lah. Jadi kita mesti katakan Nabi mesti menyampaikan. Maka dia akan tanya kepada kita, mana dalil hadis? Tu dia. Yang ni jadi masalah. Mana dalil hadis? Yang ni jadi masalah. Kaedah yang salah, kaedah yang tak betul. Saya akan sebut banyak dalam hukum hakam itu tidak semesti daripada Quran hadis. Macam kita ambil direct pada hadis. Kita nak memahami Quran dan hadis ini. Quran dan hadis ni dia ada tersirat dan tersurat. Tersurat kita boleh faham. Semua orang boleh faham. Kalau kita kata, saya katakan, aqimus solah, dirikan solat, bukan zakat. Kita boleh faham. Kalau kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Orang yang mencuri lelaki dan wanita itu, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka. Jelas potong tangan, bukan potong kaki. Enggak? Jelas. Okey, tak perlulah kita fikir-fikir banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, lelaki, perempuan dan juga lelaki itu berzina, maka hendak disebab sebanyak 100 kali. Bukan 101, bukan 102, bukan 99. Kita jelas, ayat tu jelas. Boleh faham? Semua kita boleh faham. Tetapi ada hadis, ayat Quran yang tak jelas. Yang tak jelas. Nabi cakap tu tak jelas. Saya bagi satu hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, rawahu Al-Bukhari. Dan kisah-kisah perang Ahzab. Apabila habis perang Ahzab, para malaikat dah berhenti ni, yang perang habis perang Ahzab berhenti. Begitu kira habislah kan perang. Tapi malaikat jumpa Nabi. Malaikat Jibril jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, sungguhnya para malaikat tidak meletakkan lagi senjata. Pergi ke Bani Quraizah. Kan, suruh pergi Bani Quraizah. Maka Nabi dengar apa yang disebutkan oleh malaikat Jibril, kata macam tu.
Maka bagi dia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, la yusallianna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah kamu solat asar, janganlah salah seorang daripada kamu solat asar melainkan di Bani Quraizah. Jangan sembahyang asar melainkan di Bani Quraizah. Kemudian fa adraka ba'dhum al-asra fi at-tariq. Maka di antara mereka ini masuk asar. Mereka telah masuk asar, dan di antara mereka ni solat waktu asar. Nabi kata apa tadi? Jangan sembahyang asar melainkan di Bani Quraizah. Sebahagian mereka solat. Maka sebahagian mereka berkata, sebahagian mereka berkata, Nabi kata sembahyang kat Bani Quraizah. Maka yang sembahyang terjawab, dia kata, sungguhnya Rasulullah tidak bermaksud macam tu. Nabi suruh kita cepat. Mereka faham Nabi tu tahu nak suruh Nabi suruh cepat. Bukannya Nabi suruh sembahyang. Sebab apa? Waktu sembahyang tu ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tidak ubah. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Semua solat itu ada waktu-waktu yang tertentu, bukan waktu lain. Nabi bukannya suruh sembahyang kat sana, Nabi suruh cepat. Sembahyang pada waktu kamu segera. Tu faham dia. Jadi para sahabat dia inilah bersih pendapat lah kan. Jadi jumpa ke Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, Rasulullah dengar Nabi kata, Nabi tidak menghina pun salah seorang. Tak adalah kata ni kamu salah, ni kamu masuk neraka, ni kamu buat bid'ah. Tak ada. Tak ada. Nabi senyap je. Itu Nabi SAW. Maksud sini adalah saya nak maksudkan adalah bagaimana sahabat itu memahami hadis. Yang ini memahami secara tersurat, yang ini memahami secara tersirat. Yang tersirat itu memang kita nampak larangan, tetapi apakah dimaksudkan oleh Nabi? Nabi mahukan cepat. Jadi itu yang susah, bukannya senang. Kalau kita lihat pada zaman sekarang lagi banyak masalah-masalah zaman moden kan, masalah vaksin, masalah apa lagi kan, semua tu perkara yang tak ada dalam sebut dalam Quran. Ada sebut dalam Quran vaksin, ada sebut dalam dadah Al-Quran. Macam ni kita dah sebut tersirat dalam Al-Quran. Dalam hadis mana Nabi sebut semua sekali? Ada semua dadah daripada dulu sampai tak ada kan. Jadi perkara itu tidak disebut. Maka perlu istimbat ni kita cari yang tersirat dalam Quran dan hadis. Itu cara dia. Barulah keluar takaful. Kita cerita tentang takaful. Mana ada dalam Quran takaful? Ada sebut takaful Quran kita kena takaful? Tak ada. Tetapi kita memahami Quran dan hadis itu, kita perlu kepada takaful. Macam tu. Jadi kita istimbatkan macam tu cara kita istimbat. Orang cerdik lah kan? Kita ni orang cerdik kan. Jadi para ulama keluarkan jadi takaful tu ada. Janganlah pula kata takaful tu bid'ah pula, berat kita. Takaful bid'ah, berat jadi ya. Jadi kita maksudkan bahawa dalam kita memahami Quran dan hadis itu ada perkara yang tersirat dan tersurat. Tak semua boleh kita faham. Siapa yang boleh faham? Para ulama lah yang memahami agama, yang memahami hukum-hukum syarak, memahami usul fiqhnya, memahami riwayat hadis. Semua tu yang dia faham. Barulah dia boleh keluarkan hukum. Kalau tahu gitu semua orang boleh keluar. Orang semua baca hadis dia boleh tahu ini maksud dia. Senang lah gitu. Senang sangat lah gitu nak beramal. Tak semua orang boleh faham Quran dan hadis macam tu. Orang Khawarij. Khawarij apabila bertemu golongan Khawarij ni keluar, ni memang keluar kata orang murtad habis. Dia kata kepada Sayyidina Ali ni Khulafa ar-Rasyidun. Dia kata apa? Dia kata kepada Sayyidina Ali, kamu nak hukum dengan Quran ke dengan pendapat kamu? Sedap dia. Dia ingat Sayyidina Ali tu tak faham Quran dia. Dia kata kamu nak hukum Quran ke hadis? Kamu nak hukum Quran ke akal? Macam tu. Macam ni sama sekarang. Khawarij punya pemikiran ahli bid'ah yang mengkafirkan para sahabat. Dia kata kamu nak ikut Quran ke akal kamu? Dia cakap gitu. Dia kata apa? Dia beri dalil juga. Itu saya kata. Dia guna dalil. La hukma illa Allah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah Ta'ala. Kamu nak pegang mana? Hukum akal kamu ke ikut Quran? Para sahabat ni dia ijtihad. Ijtihad daripada Quran hadis juga. Yang tersirat tu dia keluarkan. Dia kata bolehlah kita kafirkan pada Ali. Kamu yang tak faham. Ini masalah. Dulu lagi. Zaman Khawarij, zaman Syiah. Semua tu disebabkan mengkafirkan para sahabat. Membunuh para sahabat. Itu kes bunuh para sahabat. Sayyidina Osman, Sayyidina Ali kena bunuh sebab ni. Khawarij yang keluar daripada perjanjian dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Itu kena faham. Jangan kita kata kita boleh faham tak. Kita tengok ulama faham. Kita rujuk pada buku-buku ulama yang muktabar. Bukan buku pelik-pelik keluar buku pakai yang pelik-pelik. Kita ni suka juga benda pelik-pelik. Jangan keluar buku-buku pelik. Kita tengok buku muktabar. Walaisa kullu khilafin jaa mu'tabara. Bukan semua khilaf itu yang diiktibarkan oleh syarak. Jangan kata khilaf ni ustaz, tak semua khilaf itu diiktibarkan. Okey, saya dah sambung balik. Kita kata dalam Quran tidak semesti semua perkara ada disebut dalam Quran. Tak disebut dalam hadis, ada banyak.
Saya ambil kisah tentang pembukuan Al-Quran. Al-Quran dibukukan. Quran kita hadiskan dibukukan. Bagaimana? Umar radhiyallahu pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, pada sahabat wafat dalam perang Yamamah. Perang Yamamah perang ahli murtad. Orang murtad tak nak bayar zakat. Maka berlaku perang Yamamah. Maka ramai pada sahabat ni meninggal. Maka Umar ni dia melihatkan satu perkara, dia kata kita kena kumpul Quran. Kita kena kumpulkan, hilang para sahabat mati ni. Siapa hafal Quran lagi? Siapa nak tinggal Quran ni? Maka dia pergi jumpa Zaid. Sebab Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah penulis wahyu. Wahai Harithah, kita tulis Quran. Kau nak suruh aku buat lah. Dia kata, Zaid bin Harithah penulis wahyu ni. Dia kata, kamu nak suruh aku tak buat. Dia kata apa? Lam yaf'alhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau nak suruh aku buat, Nabi tak buat. Gitu. Jangan main. Tu sahabat tu. Kau nak suruh aku buat. Sayyidina Umar kata apa? Wallahi la khair. Sungguhnya benda baik. Buat. Sehinggalah Zaid tak kenal lagi pertama. Hatta yuraji'uni, kata Zaid. Hadis ini diriwayatkan oleh Zaid bin Harithah dan Bukhari Muslim. Hatta yuraji'uni, dia jumpa dengan aku, ulang balik jumpa dengan aku. Sayyidina Umar jumpa dengan Zaid, cakap, sehinggalah terangnya hati Zaid seperti mana Allah terangkan hati Sayyidina Umar. Maka dia beritahu kepada Zaid, kita jumpa dengan Abu Bakar. Sebenarnya Abu Bakar, saya lupa. Abu Bakar yang cakap kepada Zaid. Dia jumpa Zaid akhir sekali. Tak apa, saya tukar dia punya perbualan ni. Sayyidina Umar pergi berjumpa Abu Bakar dulu, baru bertemu dengan Zaid. Saya tersilap dia punya cepat sebelum dah akan datang. Sebelum dah selepas itu. Okey. Dia berjumpa dengan Abu Bakar. Lepas tu Abu Bakar cakap kepada itu, diulang balik seperti mana saya sebut. Dia berjumpa dengan Abu Bakar kata apa? Kaifa af'al lam yaf'al Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar berjumpa dengan Abu Bakar, dia kata bagaimana aku nak buat, Nabi tak buat. Maka Sayyidina Umar kata, wallahi la khair, innahu la khair. Bau ni bagus. Kita kumpul Quran bagus. Sehingga dia bertemu dengan Abu Bakar. Maka Abu Bakar dah terima, pergi jumpa Zaid. Begitu juga dia cakap kepada Zaid, wahai Zaid, sungguhnya datang kepada aku Umar telah berkata kepada aku buat perkara ni. Aku kata sungguhnya perkara ni Nabi tak buat, tapi Allah telah terangkan hati aku seperti mana Allah terangkan hati dia. Kata Zaid kata, macam mana aku nak buat ni? Kan? Benda ni berat. Maka Abu Bakar kata, sungguhnya kami tidak natahimu, kami tidak tuduh kamu buat mendakwa satu perkara yang tak betul. Fa innaka syabun aqil, kamu ni budak yang berakal, bukan main. Kumpullah Al-Quran ni. Dia suruh kumpul Al-Quran. Akhirnya dia berkumpul Al-Quran. Maksudnya panjang, hadis ni panjang, cerita pembukuan Al-Quran. Al-Quran ni kita katakan tadi, Nabi tak buat. Tak ada dalam hadis, tak ada hadis Nabi tu buat. Tak ada. Nak kata kita kata bid'ah tak. Dah kita kata tadi yang tidak ada nas dalam Quran dan hadis bid'ah. Nabi tidak ada dalam Quran dan hadis, tak ada. Nabi tak buat. Abu Bakar kata, Zaid bin Harithah kata, Nabi tak buat. Kenapa dia kumpul? Innaha la khair, kata Umar. Sungguhnya ini perkara baik kita kena buat. Kumpul Quran ni, kena Quran. Orang dah meninggal, wafat, para sahabat wafat, ikut. Ini kisah Al-Quran. Panjang kisah Al-Quran ni. Pada zaman Sayyidina Osman, dia buat buku pula. Nabi tak buat juga. Dibukukan Al-Quran. Dulu dia kumpul saja. Lepas tu dibukukan. Dibakar selain daripada yang Quran yang ditulis itu. Dibakar selain itu. Hingga dibakarkan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Abdullah semua marah sangat. Dia kata, kamu kena bakar aku. Aku belajar dengan Nabi ni, Quran ni. Quran Abdullah bin Mas'ud. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Dibakar. Walaupun Abdullah bin Mas'ud tak ada, tapi dibakar. Siapa nak menjaga ketulinan Al-Quran itu. Okey, maksud saya bukan tu. Buku. Tadi kumpul. Ni buku pula. Bid'ah lagi satu. Bid'ah satu lagi pula. Bukan masalah dia bukukan je. Dia tambahnya titik. Dia tambahnya baris. Tak ada titik, tak ada baris. Bid'ah apa pula tambah bidik. Dia kata orang ajam, orang asing tak reti baca kalau tak ada titik ni. Cuba kita baca Quran tak ada titik. Boleh baca? Mampu baca baris pun tak boleh baca. Titik lagi tak baca. Memang tak ada Quran, tak ada bicik, tak ada baris. Dia tulis titik pula, ada tambah baris. Zaman sekarang apa yang kita buat? Ada idgham kita warna-warna ni. Ada iklaq warna ni. Ada panjang kita warna ni. Semua berwarna. Bid'ah mana pula kita buat? Kita buat bid'ah mana? Patut ada pula wakah ni tidak pula. Ni kena wakah kat sini. Ni tidak ada kat sini. Bid'ah mana pula kita buat hari ni?
Kata baik dia tak bakar je Quran semua sekali. Ni bid'ah ni, Nabi tak buat. Ya, ada masalah. Nabi tak buat. Kalau kita katalah Nabi tak buat, innaha la khair, itu adalah perkara yang baik. Innaha la khair. Untuk orang nak belajar, orang nak tahu hukum akam ni didrag, perlu dah orang nak tahu baris. Kena tahu baris, kenalah titik, kenal je baris baru boleh baca. Innaha la khair, inilah baik. Itu tentang Quran. Tentang hadis begitu juga. Hadis ini tidak dibukukan. Hadis tidak dibukukan melainkan pada kurun kedua hijrah. Kedua hijrah. Cakap semua, saya bekas saya cakap. Baca buku tadwinul apa ni, hadis. Fi tadwinul hadis, kitab buku cerita tentang hadis. Baca buku banyak kita, bukan saya cakap, dalam buku boleh rujuk. Bukan dikata ustaz ni pandai-pandai cerita. Kita belajar, bukan tak belajar. Kita ni belajar. Okey. Nak wayak ni kita ni tahu, bukan tak tahu. Ya. Ditulis pada kurun kedua hijrah. Siapa yang cuba mengumpulkan hadis ini? Iaitu Ibn Shihab Az-Zuhri. Wafat pada tahun 110 Hijrah. Beliau mengumpulkan atas perintah daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang memerintah dia. Kata Imam Suyuti rahimahullah, awwalu jami'il hadithi wal asar Ibn Shihab amiran lahu Umar. Yang pertama mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan hadis ini, mengumpulkan dia. Macam kumpul Quran tadi, kumpul ni. Siapa dia? Ibn Shihab, iaitu Ibn Shihab Az-Zuhri. Amiran lahu Umar, yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz. 110 kurun kedua hijrah. Kenapa tak kumpul awal-awal lagi? Sebab Nabi SAW telah bersabda. Nabi bersabda, bukan saya bersabda, Nabi bersabda. Nabi kata apa? Nabi bersabda, la taktubu anni ghairal Quran, wa man kataba anni ghairal Qurani falyamhu. Janganlah kamu tulis selain daripada Al-Quran. Sesiapa yang menulis selain daripada Al-Quran hendaklah dihapuskan. Nabi cakap. Ini disebutkan dalam rawah Muslim. Muslim letak dalam kitab muqaddimah, kitab sahih dia. Nak mencerita bagaimana terbentuknya, dia nak cerita tentang bagaimana hadis itu ditulis. Pada asalnya Nabi memang tak boleh tulis. Memang tak boleh baca kitab muqaddimah sahih Muslim tu. Baca mana pembukuan hadis. Nabi kata, la taktubu anni ghairal Quran. Jangan tulis daripada aku melainkan Al-Quran. Wa man kataba anni ghairal Quran, siapa yang menulis selain daripada Al-Quran, falyamhu, nak dia dihapuskan. Nabi tak beri. Kita ikut lawan Nabi rupanya. Kumpul Al-Quran kita lawan Nabi ke? Kita faham macam mana? Hadis tu kata boleh ke? Tak ada. Hadis tu jelas mengatakan tidak boleh. Maksud jangan tu maksudnya boleh. Tak ada, saya tak fikir benda tu perkara tu boleh. Ya. Itulah hadis-hadis yang menceritakan tentang tak boleh tulis. Oleh itu ditulis Quran. Tu pun Quran, tu pun Nabi tak beri semua kumpul Quran. Ini ke hadis-hadis. Kurun kedua baru dikumpul. Oleh itu kata saya nak para ulama dia ambil istinbat macam mana bolehnya itu. Mereka takwil, mereka menafsirkan bahawa Nabi tak beri tulis sebab takut bercampur dengan Al-Quran seperti seperti mana orang Yahudi Nasara dulu dia tercampur dengan kata-kata mereka dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tak, oleh itu mereka kata sebab tu, tapi sekarang ni dah boleh dah. Quran ni dah ada kitab Quran, semua dah hafal Quran, tak ada masalah. Itu tafsiran. Nabi larang, dia tafsirkan tafsiran. Itu kita kata benda yang tersirat. Kenapa Nabi larang? Tersirat itu adalah larangan itu ditakuti Al-Quran, hadis itu bercampur dengan Al-Quran. Itu je. Tetapi dah kurun kedua tak akan bercampur lagi. Orang dah hafal Quran, orang Quran dah sampai ke serata dunia dah. Orang bercampur apa lagi? Kita kumpul Al-Quran. Oleh itu Umar bin Aziz berkata, fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Cerita tuliskan hadis. Sungguhnya aku takut, aku bimbang hilangnya para ulama. Durusal ilmu tu kan hilang. Yang dimasukkan dengan ilmu itu adalah hadis Nabi lah. Ilmu fiqh semua tu. Fa inni khiftu durusal ilm. Sungguhnya aku takut ilmu ni hilang. Wa dhahabal ulama, pemergian para ulama. Ilmu mati, mana ilmu? Hadis tak ada. Kamu tulis. Maka Zuhri tulis. Imam Az-Zuhri tulis. Awalu jami'il hadithi wal athar Ibn Shihab amiran lahu Umar. Kemudian barulah ulama selepas itu menulis pada 124 Ibnu Abdullah Ibnu Mubarak, Muwatta Imam Malik wafat pada tahun 178 Hijrah dan sebagainya semua tulis. Lepas tu kurun ketiga pula 256 Hijrah Imam Bukhari, 200 apa lagi 256 261 Imam Muslim, semua tu tulis. Baru mula menulis Al-Quran. Kurun apa? Kurun ketiga.
Sahih Bukhari kurung ketiga. Bukan kurung pertama, kurung ketiga. Semua itu adalah mereka faham apa yang Nabi mahukan. Bukannya Nabi kita kata tak ada hadis, tak ada. Tak, bukan gitu. Kita bukan faham macam tu. Ulama tak faham macam tu. Itu bagi saya, bagi contoh, banyak lagi perkara lain. Banyak fiqh, hukum fiqh ni tak ada Nabi sebut. Pada zaman Nabi SAW, apabila seorang peminum arak itu dia minum arak, maka Nabi dalam riwayat mengatakan mereka ni memukul dengan kain, memukul dengan kayu, memukul dengan selipar. Pukul. Pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Bakar macam tu juga, 40 kali sebab. Kemudian zaman Sayyidina Umar 80. Nabi tak cakap apa. Dia buat benda bid'ah. Tak tahulah kalau kita kata Sayyidina Umar buat perkara bid'ah. Kita tak tahulah kalau kita kata Sayyidina Umar buat perkara bid'ah sesat tu, tak tahulah. Kalau kata para sahabat itu sesat. Allah memuji Sayyidina Umar. Allah mengangkat Sayyidina Umar. Oleh itu disebut dalam kitab tafsir, muwafaqatu Umar. Kebersamaan Umar dengan kalam Rasul, kalam Allah. Bila satu kali Nabi Umar beri pendapat kepada Nabi bahawa itulah yang disuruhkan oleh Allah Taala. Tu Sayyidina Umar. Ni orang kata tak. Saya pernah kisah semain tarawih. Saya berhentikan semain tarawih ni. Walaupun banyak lagi sebenarnya. Ni baru satu masalah, satu kaedah saya buat. Saya satu ni, kita azan. Semain tarawih. Orang kata bid'ah semain tarawih. Saya ingat masa kecil-kecil dulu memang orang kata 8 rakaat bukan 20 rakaat. Yang 20 rakaat ni Sayyidina Umar buat. Mereka kata kepada saya, dia kata apa? Bukan saya lah, mungkin orang lain juga. Saya memang banyak kali. Dia kata apa? Kamu nak ikut Nabi ke nak ikut sahabat? Korang beradab tu. Orang yang tak beradab. Kamu nak ikut Nabi dengan sahabat? Kita tanya kepada dia balik. Aku nak ambil cakapmu ke cakap sahabat? Cakap macam tu. Kita nak ambil pendapatmu ke pendapat sahabat? Kamu faham. Ni sahabat yang faham. Kamu lebih memahami hadis Nabi ke sahabat yang lebih memahami hadis Nabi? Kita kena tahu sahabat yang memahami hadis Nabi daripada kamu. Ikut sahabat. Oleh itu kita baca hadis tadi. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu pegang sunnah aku, sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa'ir rasyidun kena pegang. Ni tak ada kata ikut Nabi ke ikut sahabat. Sedap dia. Ni memang saya dengar tu. Tak tahulah saya. Kan? Kita punya hati, tak tahulah iman kita macam mana. Sahabat tu yang Allah Ta'ala puji di depan segala orang ni. Para sahabat Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka, mereka redha pada Allah Ta'ala. Tadi Allah cakap pada kita, ayat itu diturunkan kepada sahabat. Kita jangan ramai kita kata dah ikut Nabi, ikut sahabat. Kamu faham daripada Nabi ke sahabat lebih faham daripada Nabi? Ini masalah yang paling besar dalam masyarakat kita. Orang tak faham, dia cakap macam ni. Dia menyebabkan masalah tarawih ni. Tarawih ni dikatakan dia kata bid'ah. Itu pada zaman Nabi SAW, tarawih ini tidak dilakukan, tidak kata Sayyidina Aisyah, Nabi tidak sembahyang lebih daripada 8 rakaat. Maka Sayyidina Umar lebihkan 20 rakaat. Jadi bid'ah tu. Kemudian Nabi SAW tidak mahu para sahabat berkumpul dengan sembahyang. Nabi tak suruh. Nabi berhenti. Sehingga pada zaman Abu Bakar pun mereka tidak sembahyang beramai-ramai. 2-3 orang bulan Ramadan. Sayyidina Osman, Sayyidina Umar buat apa? Kumpul semua sekali. Yang ketiga bid'ah yang dia buat adalah dilakukan selepas Isyak. Seperti sebut, sungguhnya kamu buat sembahyang ni, sembahyang tarawih ni selepas kamu bangun daripada tidur lebih baik daripada kamu buat selepas Isyak. Dia tetapkan waktu. Orang kata tak boleh kita tetapkan waktu, tak boleh kita buat tambah bilangan. Dia kata sesat kalau tambah bilangan. Sesat jadi kita buat bilangan sebab bertahlil 70,000. Sesat bid'ah kan. Kita tetapkan waktu. Tak boleh. Ni Umar radhiyallahu an. Bukannya kita ni radhiyallahu an. Allah Ta'ala redha pada dia. Al-mubasysyaruna bil jannah, yang berikan berita gembira masuk syurga, dia ni. Bukan kita tak pasti lagi, ni Allah Ta'ala janji dah. Ni Umar bin Khattab, Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebarang orang. Khalifatul Rasulillah. Apa dia kata? Nikmatul bid'ah hadhi. Dia buat tu, dia berkumpul, dia suruh Ubay bin Ka'ab baca Quran jadi imam. Dia kata apa? Nikmatul bid'ah hadhi. Ini bid'ah paling baik sekali. Dia cakap apa? Ini nikmatul bid'ah hadhi. Nikmat bid'ah ni betulnya. So apa Nabi tak buat? Tapi perkara itu ada perkara yang baik. Dia tahu perkara yang baik. Janganlah kita pada-pada pula kata tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh.
Jadi saya rasa setakat itu dululah, panjang dah saya sebut, kita nak 3 minit aja. Jadi banyak lagi, sebenarnya banyak lagi yang saya sebenarnya nak sebut yang pasal logik tadi, tapi tak sempat masa dah. InsyaAllah kalau ada masa kita akan cerita pada masa akan datang. Jadi setakat itu dahulu, saya minta maaf jika terkasar bahasa, jika tersilap kata-kata saya ni. Mungkinlah saya bercakap, bukan kita baca buku. Yang bercakap ni mungkin ada tersilap fakta-fakta tu je, tersilap tarikh ke nombor ke kan. Kita nak ingat semua, tu bukan boleh kita bercakap ni. Saya keluar ni, yang tak ada ni tak buka ni. Jadi setakat itu dulu, saya minta maaf jika ada terkasar bahasa itu. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.